Ya, pokok senah. Terima kasih Datuk Pengurusi. Beri peluang pada saya ingin menyentuh B41 040,000 berkaitan dengan pembangunan profesionalisme keguruan. Ini saya nak minta penjelasan berkaitan dengan isu guru akan bekerja, satu eksperimen yang akan dibuat tentang guru kerja 9 jam sehari, yang menjadi satu kejutan kepada masyarakat guru pada hari ini, sebab saya melihat bahawa banyak kegelisahan di kalangan guru-guru terhadap pengumuman ataupun permulaan yang akan dilakukan oleh guru, khususnya bagi mereka yang akan jadi makmal ujian kepada projek ataupun program ini. Kerana dan kita lihat bahawa banyak kesatuan juga tidak begitu bersetuju dengan langkah yang dibuat oleh pihak kementerian sekarang ni, dan dianggarkan bahawa akan membabitkan lebih 5,000 guru daripada hampir 104 sekolah di seluruh negara. Jadi saya heran apakah kerajaan, khususnya kementerian, tidak mengadakan perbincangan terlebih dahulu dengan pihak kesatuan guru-guru yang terdapat di dalam negara kita. Saya percaya bahawa jika pihak kementerian mengadakan perbincangan dengan kesatuan guru-guru untuk mendapat maklum balas daripada pihak kesatuan, maka sudah tentu imej buruk ini tidak berlaku seperti yang wujud sekarang ini. Ini kita dapat lihat bahawa sebelum ini berkaitan dengan soal kaum pekerja, apabila akta pekerja yang diluluskan baru-baru ini, apabila kerajaan langsung tidak punya menggambarkan keprihatinan terhadap tuntutan kaum pekerja khususnya melalui MTUC, akhirnya sekarang berlakulah demonstrasi ataupun piket membantah sehingga menjadi kesulitan kepada mencari penyelesaian tersebut. Jadi sebab itu saya minta penjelasan daripada pihak kementerian terhadap isu ini, kerana bagi saya bahawa guru sudah pun terbeban dengan begitu banyak kerja, sehingga hari cuti, hari Sabtu, Ahad pun mereka terpaksa datang ke sekolah yang membabitkan co-curriculum, yang membabitkan kelas tambahan, yang membabitkan berbagai-bagai kegiatan. Jadi sekarang kita nak suruh mereka duduk, yang saya anggap bahawa ini akan menjadikan mereka hilang tumpuan fokus mereka kepada program pengajaran yang sepatutnya menjadi fokus utama mereka. Jadi saya bersetuju bahawa kita harus pertingkatkan prestasi guru-guru ini. Kita harus pertingkatkan daripada masa ke semasa, dan saya percaya bahawa guru-guru pun bukan jenis orang ketegang untuk nak bersedia untuk ditingkatkan mereka punya profesionalisme dan juga prestasi mereka selama ini. Dan saya percaya bahawa inilah yang sepatutnya diberikan tumpuan oleh pihak kementerian. Sebab kalau kita melihat bahawa tentang senarai tugas guru-guru hari ini, mengajar, memahami sukatan pelajaran, mengendali pengajaran, PMP, membimbing murid-murid ilmu, kemudian membuat perancangan dalam merancang, menyedia rancangan, merancang ujian, merekod penilaian, kemudian melaksanakan pelbagai tugas-tugas khas, menjaga disiplin, keselamatan, kebajikan pelajar, mentadbir dan mengurus bilik darjah, mengendalikan pelbagai tugas-tugas rasmi yang lain. Ini terlalu, saya kata bahawa senarai yang ada kepada saya bidang tugas guru ini terlalu besar. Jadi sekarang kita nak suruh lagi mereka duduk 9 jam, yang sepatutnya bagi saya bahawa mereka harus fokus kepada tugas mengajak mereka untuk menghasilkan produk pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian yang seimbang antara soal moral dan juga soal akademik itu sendiri. Jadi sebab itu saya minta daripada pihak kerajaan memperjelaskan tentang perkara ini, kerana saya bimbang bahawa dia akan memberikan kesan yang tidak baik kepada guru-guru sendiri dan juga kepada murid-murid. Sebab bagi saya bahawa bila guru tidak boleh fokus kepada perkara yang menjadi keutamaan ini, maka sudah tentu yang kesannya nanti ialah kepada murid.
kesannya nanti kepada murid sekolah itu sendiri, kerana mereka tidak akan dapat perhatian daripada guru untuk memastikan supaya pengajaran yang sampai kepada mereka itu suatu yang dapat menghasilkan pencapaian yang baik kepada murid-murid semua. Yang kedua, saya nak menyentuh P4101-800 bahagian teknologi pendidikan. Saya ingin mendapat penjelasan tentang program Satu Bestarinet. Satu Bestarinet. Kalau kita lihat bahawa dalam Majlis Ekonomi yang mesyuarat pada 17 Januari 2011 telah bersetuju untuk melaksanakan Satu Bestarinet Malaysia mulai 2011. Menjelang 2012, lebih 7,000 sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan dibekal dengan talian fiber dengan kelajuan 2 Mbps boleh ditingkatkan kepada 10, manakala selebihnya yang merupakan sekolah-sekolah luar bandar dan pendalaman. Jadi saya yang saya nak tanya di sini ialah bagaimana proses hingga menyebabkan akhirnya terhasilnya projek ini diberikan kepada YTL Communication Sendirian Berhad. YTL Communication Sendirian Berhad seperti yang telah pun diluluskan oleh keputusan mesyuarat Lembaga Perolehan kurungan A bilangan 12011 Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu satu, Lembaga Perolehan kurungan A Kementerian Pelajaran Malaysia bersetuju dengan tender perkhidmatan Satu Bestarinet Kementerian Pelajaran Malaysia seperti berikut. Kod tender KPM /2011/06/003. Nama syarikat yang berjaya ialah YTL Communication Sendirian Berhad. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan bahawa saya heran apa penilaian yang kita beri kepada YTL, sedangkan saya dipahamkan bahawa yang turut terlibat untuk memohon mendapatkan projek ini termasuk juga ialah Telekom Malaysia dan Time.com, yang kita tahu bahawa mereka ini merupakan antara pemain-pemain utama dalam hal-hal yang berkaitan dengan industri telekomunikasi dan sebagainya, dan mereka mempunyai khususnya Telekom Malaysia mempunyai pasarana yang mencukupi. Jadi saya heran bagaimana Telekom Malaysia, sebuah syarikat kerajaan, tiba-tiba boleh tewas ataupun boleh kalah dengan YTL Communication Sendirian Berhad. Jadi sebab itu bagi saya bahawa yang saya persoalkan di sini ialah projek besar ini akan menyediakan saluran internet untuk pembelajaran visual dan internet akses selama 15 tahun. YTL menang tender bukan calang-calang saingannya, kerana macam saya katakan tadi bahawa kebanyakan yang dia tewaskan itu ialah mereka yang berpengalaman dalam industri ini. Syarikat-syarikat seperti TM, Telekom Malaysia, Time.com, Maxi, Celcom yang ternyata lebih terbabit terus dalam bidang telekomunikasi dan ICT fiber ni, seperti TM begitu mudah diketepikan oleh Kementerian Pelajaran. Jadi saya nak dapat apakah penjelasan daripada pihak kementerian sehingga kementerian begitu lebih senang nampaknya dengan YTL daripada syarikat kerajaan sendiri. Saya nak tanya kenapa kerajaan atau kementerian memilih dan nampak macam kementerian lebih selesa dengan YTL daripada syarikat Telekom. Apabila YTL dapat projek, lepas itu akhirnya saya bimbang bahawa bila dia dapat projek, akhirnya dia akan gunakan pula TM untuk yang mempunyai infra yang saya katakan tadi. Jadi bermakna bahawa dia hanya dapat untung atas angin, tetapi akhirnya menggunakan infra yang dimiliki oleh TM dan juga Time.com. Jadi dan yang menjadi kemusykilan dan kerisauan sekarang ini pastilah melibatkan data yang diperoleh oleh mereka, khususnya YTL, mampu menembusi maklumat-maklumat strategik mengenai diri pelajar, ibu bapa, tempat kerja, pendapatan ibu bapa dan apa-apa perkara berkaitan dengan soal keselamatan dan demografi dan politik negara kita ini. Jadi saya kira bahawa sepatutnya bahawa kita harus berikan kepada syarikat yang dimiliki oleh kerajaan untuk menjaminkan dari sudut keselamatan yang saya katakan tadi kepada perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan untuk dapat akan penjelasan ini. Terima kasih.